Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustazah Nabila dalam pelajaran akhlak. Okey, sebelum tu jom kita sama-sama baca dulu doa belajar. Okay, angkat tangan semua, baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, kita teruskan kepada dalil tolong menolong. Okey, Ustazah nak tanya, dalil ni apa ya? Okey, dalil ni adalah satu bukti ataupun penjelasan tentang sesuatu perkara. Dalil ni ada 4. Sumber dia ada 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Okey, untuk hari ni dalil sumber dia dari Al-Quran. Okey, kita tengok baca dan hafaz. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surah Al-Maidah ayat 2. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Okey, maksudnya kat sini tolong-menolong ni ada 2. Tolong-menolong pada kebaikan dan tolong-menolong pada dosa, iaitu maksiat. Okey, Ustazah terang dulu. Tolong-menolong pada kebaikan. Tolong-menolong pada kebaikan kalau untuk diri sendiri. Kalau untuk diri sendiri, kita tolong-menolong untuk dekatkan diri kita dengan Allah. Okey, kalau dari segi agama, kalau kita tolong-menolong dari segi agama, untuk apa? Untuk sebarkan ilmu agama. Okey, lagi yang ketiga, tolong-menolong kalau dari segi masyarakat. Okey, dari segi masyarakat ni macam mana? Kita bantu. Bantu mereka dalam kesusahan. Contohnya jiran. Masyarakat ni contohnya orang sekeliling kita, jiran. Kita bantu jiran kita dalam kesusahan. Kawan-kawan. Tu tolong-menolong. Okey, kita tengok dari segi dosa. Macam mana orang yang tolong-menolong daripada segi dosa? Ingat tolong-menolong ni untuk baik je. Ada juga orang tolong, ada kebaikan, ada keburukannya sebenarnya. Kalau dari segi keburukan, segi dosa. Okey, apa contoh dia? Contoh, saya bagi contoh. Dalam kelas, kita ajak kawan kita tipu ibu ayah kita. Okey, contohnya. Contoh, kita ajak kawan kita, Ali, jom lepas balik sekolah ni kita pergi main bola. Tapi kau cakap je lah dekat mak ayah kau, kau nak pergi belajar. Kita tolong kawan kita macam tu. Kita ajak kawan kita buat kepada keburukan. Boleh tak? Semestinya tak boleh. Benda yang buruk takkan boleh. Yang tak boleh tu takkan boleh sampai bila-bila. Jadi buat saja kebaikan, insya-Allah kita akan dapat kebaikan lah. Kalau kita buat keburukan lah kita akan dapat sampai bila-bila keburukan tu. Jadi buatlah kebaikan. Okey, kita teruskan dengan fadilat tolong menolong pada perkara kebaikan. Okey, sebelum tu fadilat ni apa? Tahun 3 dah belajar. Tahun 1, tahun 2 pun dah belajar. Fadilat ni apa? Cuba awak fikir, cuba awak ingat semula. Okey, saya terang. Fadilat ni adalah kebaikan. Kebaikan, kelebihan, semua benda yang baik lah. Fadilat ni
Apa kebaikan yang kita dapat kalau kita tolong menolong pada perkara kebaikan? Kalau kita tolong orang buat benda baik, tolong orang dalam bentuk kebaikan, bukan yang saya sebut tadi pada dosa, untuk kebaikan. Apa yang kita akan dapat? Okey, kita tengok nombor 1. Okey, baca sama-sama ya. Mengeratkan kasih sayang. Okey, apa yang kita dapat? Kita akan dapat kasih sayang tu akan erat. Contohnya kalau kita tolong guru, tolong ibu ayah kat rumah, tolong kawan-kawan. Jadi orang sekeliling kita suka dekat kita, sayang dekat kita. Jadi kasih sayang tu semakin erat. Orang pun tak nak bergaduh dengan kita, kawan-kawan pun tak suka bergaduh dengan kita, sebab kita ni baik. Kita suka tolong orang, kan? Okey, yang kedua, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Okey, maksudnya Allah pun suka, Allah pun kasih, Rasulullah pun suka. Okey, yang ketiga, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Contoh dia. Okey, kita ni orang yang baik, suka tolong orang, suka tolong jiran. Okey, contoh satu hari tu kita nak pindah rumah, barang banyak sangat. Kita nak buat, ada mak, ada ayah, ada kita, 3 orang je dalam rumah. Nak angkat berat-berat semua, tak boleh kan? Jadi bila jiran tengok, dia nak pindah, jiran sebelah tolong. Jadi benda yang ringan, benda yang berat tu jadi ringan, sebab sama-sama tolong. Tapi kalau dia ni suka tolong orang, orang pun akan suka tolong kita. Jadi sama-sama tolong. Jadi benda yang berat tu jadi ringan lah, sebab kita tolong, sebab masing-masing tolong. Okey, contoh lagi saya bagi yang nombor 3 ni. Contoh dekat sekolah, guru dah mengajar kan. Bila guru dah mengajar, lepas tu kawan kita tak faham. Tak faham lah macam mana ni, nak buat ni macam mana kan. Okay, kita faham. Kita jangan kedekut ilmu tu. Kita ajar kawan kita. Bila kita ajar kawan kita, banyak manfaat kita dapat. Kita dapat pahala, kita lagi pandai. Bila kita tolong kawan kita yang berat tadi, kusut sangat kepala dia tu kan, dia susah sangat nak faham, tiba-tiba dia jadi faham, sebab kita tolong dia. Jadi dia berat kepala dia tu jadi ringan. Dia fikir ya Allah, macam mana ni nak buat ni, tak faham. Jadi bila dia dah faham, ringanlah kepala dia. Ringanlah beban dia, ringanlah masalah dia. Jadi kena tolong menolong, sama-sama tolong. Tak perlulah nak tolong banyak-banyak, ikut daya kemampuan kita. Bila ramai yang tolong, benda tu jadi ringan. Okey. Yang keempat, menghormati antara satu sama lain. Maksudnya fadilat, kelebihan yang kita dapat kalau kita suka tolong orang, orang akan sentiasa hormat kepada kita. Contoh dalam kelas lah, Ustazah bagi contoh. Macam tadi, dia tolong kawan dia, ajar kawan dia tak faham sebab dia pandai. Dia tolong kawan dia ajar kawan dia. Jadi orang pun akan hormat dia. Orang akan pandang tinggi dekat dia, orang hormat dia sebab dia suka tolong orang. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kalau tak faham, ulang semula video. Ulang semula ya. Okey. Assalamualaikum.